Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah untuk tingkatan 4 ya. Okey. So jadi kita akan tengok dahulu 1.1. So dalam tajuk ini hanya satu subtopik sahaja, iaitu 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Tapi kita akan tengok dahulu apa maksud ungkapan kuadratik. Kalau kita perhatikan di sini. Okey, apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey, ungkapan kuadratik lah. So jadi kita belajar di sini ialah ungkapan kuadratik dahulu. Ungkapan kuadratik, apa itu ya? Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. So macam mana bentuk dia tu ya? So secara generalisasi, bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah beginilah bentuk dia ya. So jadi sebenarnya A X kuasa 2 tambah B X tambah C ni kamu boleh juga tengok dalam bentuk ini, dalam bentuk huruf lah semua kan. Sebab kalau dalam bentuk nombor kan, juga tunjukkanlah sini. Kita boleh tulis dia sebagai X kuasa 2 tambah dengan 2X tambah dengan 3. Contoh macam inilah cikgu buat kan. Ataupun dia boleh juga dalam bentuk begini. 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 5. Boleh juga begini ya. So maknanya saya tulis lagi lah 7 lah. 7X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Contoh lah Lagi, mungkin dia boleh juga dalam bentuk ungkapan kuadratik tu negatif 2X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah 9. Begini boleh juga ya. So maknanya ungkapan kuadratik itu boleh dibentuk dalam pelbagai bentuk lah ya. Tengok ni kan. Yang pertama yang ini A dia ialah ini A dia di depan ni, A ni tiada nombor. Maknanya nombor tu ialah 1. Dia tidak ditulis 1 kan. Ni 1X kuasa 2. Dia mesti ada kuasa 2. Kuasa 2. Okey, di sini kuasa 1. Dan di sini ada nombor, tiada pemboleh ubah. So pemboleh ubah yang paling tinggi kuasa dia ialah inilah 2 ni kan. Kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. X itu pemboleh ubah, X tu pemboleh ubah. So kalau yang huruf A, B, E, C ni kita panggil dia okey, sebenarnya dia kalau disebut di sini pemalar, tapi sebenarnya A itu ialah pekali, yang B ni pekali, C ni pemalar. Begitulah ya. Nanti kita akan tengok di ni nota seterusnya ya. Okay, so jadi bentuk-bentuk dia beginilah ya. Harap boleh faham. Yang ini 2X. So maknanya A kita 2 kan. B kita ialah yang ini negatif 4. C kita ialah 5. Boleh kenal gitu ya, positif 5 lah. Okay, yang untuk yang di bawah ini boleh juga A kita 7. A sama dengan 7. B kita sama juga dengan positif 3. C kita sama juga dengan negatif 4. Okey. Kalau yang ini A kita negatif 2. B kita ialah negatif 6. C kita ialah 9. Begitulah. So sebenarnya kalau cikgu senaraikan lagi, dia ada banyak lagi lah ya. Tapi so jadi kena ingat yang inilah. So ini kita panggil sebagai ungkapan kuadratik. So nanti kita akan belajar fungsi kuadratik. So nanti kita tengok apa beza dia. Okey, itu yang pertama. So jadi sudah kenal lah ya. A, tapi di sini dengan keadaan A, B, C ialah pemalar. Pemalar ni maksudnya dia nilai ya, dia nilai. So untuk X ni pun dia sebenarnya nilai, tapi dia
apa beza pemalar dengan pemboleh ubah? Pemalar itu nilai yang tetap. Kalau yang pemboleh ubah ni nilai tetapi dia boleh berubah-ubah lah nilai itu. Mungkin dia 1, mungkin dia 2, mungkin dia 3. Itu kita panggil nilai X ni lah. Nilai juga. Cuma dia berubah-ubah lah. Nama pun pemboleh ubah kan. Okey. Yang ni pemalar ni tetaplah nilai dia. Kalau 2, 2. Kalau 4, 4. 5, 5. Begitulah untuk suatu ungkapan kuadratik ni lah. Ya. Okey, itu. Okey, harap boleh faham yang itu. Okey, seterusnya ni merupakan antara contoh ungkapan kuadratik. Ni. Boleh juga yang pemboleh ubah tu boleh juga bukan selain daripada X lah huruf lain. Yang ni kita tengok M, yang ini huruf N. Okey, yang pertama ni. Ini X lah dia berat kan? X kuasa 2, ada kuasa 2. Yang ini Y kuasa 2 tambah 3Y. Tapi yang ni tiada C, C dia kosong, ya. Okey, yang ini full lah ada kan. 1/3 ni A, negatif 1 ya, negatif 1 B, kita punya C positif 4. Okey, yang ini 2N kuasa 2 tambah 5. Maknanya yang B kita kosong di sini. B kita kosong ya. Itu maksud dia. Boleh ya. B dengan C boleh kosong, tetapi untuk A itu tidak boleh kosong. A tidak boleh kosong Maknanya yang di depan ini tidak boleh kosong. Dia boleh negatif ataupun positif lah nilai itu. Kalau ini positif 1. Yang di sini negatif 1. Kan? Di sini 1/3. Yang di sini 2. A itu tidak boleh kosong. A itu tidak boleh kosong. B boleh kosong. C boleh kosong. Jadi boleh faham lah. Harap boleh faham yang itu. Nanti kita tengok macam mana Okey, selain huruf X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pemboleh ubah ya. Okey. Kita tengok contoh. Kita sudah faham konsep kan ungkapan kuadratik tadi. Jadi kita tengok contoh. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, cuba kita tengok di sini lah Yang ini ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Kita tengok. A kita senaraikanlah dulu ya. A kita ialah 2. Okey. B kita ialah 0. C kita ialah 5. Okey. Cuba kita perhatikan di sini. Itu kita kenal dia punya pemalar kan dulu. Lepas tu kita perhatikan kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi dia ialah 2. So kita tengok sini. X kuasa 2 kan. X kuasa 2 so mematuhi untuk ciri-ciri ungkapan kuadratik. Ciri-ciri kuadratik lah Ciri kuadratik dia mesti kuasa 2. So maknanya ini adalah jawapan dia ialah dia ialah ungkapan kuadratik. Sebab kuasa tertinggi dia ialah 2 pada pemboleh ubah tu pemboleh ubah di sini X ni. Okey, cuba kita tengok yang B kan. B ini kita perhatikan di sini ada kuasa 3. So automatik kita tidak boleh buat yang A dia ialah di sini tidak boleh sebab A itu berada pada kuasa 2, perkali untuk kuasa 2. So jadi kita tulis ni bukan ungkapan kuadratik. Bukan kuadratik. Itu saja. Dia cuma ini jawapan dia. Dia cuma kita berikan tentukan sama ada ungkapan kuadratik ataupun bukan. So ini bukan, yang ini kuadratik lah. Cuba kita tengok yang ini. Kalau yang ini kita tengok, kita sudah tahu ada kuasa 2. Ada kuasa 2 kan? Tetapi di sini ada huruf lain. Selain daripada X, ada huruf lain Y. So jadi kita mau dia dalam satu pemboleh ubah, tidak boleh 2 pemboleh ubah. Kalau yang ini kita panggil ada 2 pemboleh ubah.
Sebab ada X, ada Y. Tidak boleh. So, kita mesti satu sahaja. Contoh kalau X, semua X. Begitulah. Ya. So, ini bukan. Okey. Kena bagi justifikasi kan. Okey. Kalau ini bukan ungkapan kuadratik sebab mempunyai kuasa tertinggi ialah 3. Kuasa tertinggi ialah 3. Ya, bagi sebab ni bukan ungkapan kuadratik. Sebab apa? Mempunyai 2 pemboleh ubah. Iaitu X dan Y. Gitulah So kita mau mesti satu sahaja pemboleh ubah. Walaupun dia sudah ada kuasa 2, tetapi dia mempunyai 2. So bukanlah yang ini. So ini ya 1/2 M kuasa 2. Dia ya sebab ungkapan kuadratik A kita 1/2, B kita kosong, C kita kosong. So yang ini pun boleh kita panggil sebagai ungkapan kuadratik. Dia mesti ada kuasa 2 kan? Ini M kuasa 2. M kuasa 2. A kita 1/2. B kita tidak ada di sini. B X kan? Tengok kita punya secara umumnya bentuk fungsi kuadratik tambah BX tambah C. Perhatikan yang ini. Cuba kita tengok di sini kan. Tidak sama. Ini tiada B, tiada C, tapi dia ada A. Yang mesti wajib mesti ada A itu ada mesti. Itu wajib kan. So ia ungkapan kuadratik. Okey. Harap boleh fahamlah yang ini ya. Ada lagi di bawah. Okey, kita tengok. Okey, di bawah ini dia mempunyai sini ada negatif. Oh, bukan. Ni dia cuma X kuasa 2 saja kan. Okey. Sebenarnya kalau yang ini bentuk dia 2X kuasa 2 tolak 3. Yang X kuasa 2 ini kita boleh bawa naik. Jadi dia akan jadi X negatif 2. Sebab ini X kuasa 2 kan. Kuasa 2 naik atas kuasa dia itu akan jadi negatif. So bentuk dia begini kan. So bentuk dia begini. Bukan ungkapan kuadratik sebab mempunyai kuasa negatif 2. Itu saja. Mempunyai kuasa negatif 2. Walaupun dia mempunyai satu pemboleh ubah. Ini mempunyai satu pemboleh ubah lah ni kan. Tetapi kuasa dia ada kuasa negatif 2. So bukanlah. Okey. Soalan F. Okey, kita tengok sini. Okey, 1/2 ni. Kuasa 1/2 ni bentuk dia begini. Inilah. Jadi kita tengok ada kuasa 1/2. Kuasa 1/2 tu ialah punca ya. Bentuk dia punca. So kalau kita boleh tulis dia bentuk dia beginilah. 4X kuasa 2 tolak X punca X. Bentuk dia begini. So jadi dia ada punca ataupun punca kuasa dia 1/2 ya. Punca ni sama juga dengan 1/2 ya. So kita anggap bukan ungkapan kuadratik. Sebab mempunyai
kuasa 1/2. Okey, cukuplah itu kan. Okey. Seterusnya ni yang terakhir lah kan. Semua ungkapan kuadratik boleh ditulis dalam bentuk, ini kamu kena ingatlah sudah kan, dengan keadaan A tidak boleh sama dengan kosong. So A tidak boleh sama dengan kosong. Yang ni kamu tengok ni. Ni A tidak boleh sama dengan kosong. Itu syarat dia. Tidak boleh sama dengan kosong kan. Ni A tidak boleh kosong. Yang lain ni boleh kosong. Jadi kita panggil ungkapan kuadratik juga. Okey. Dalam ungkapan kuadratik, ni kita cakap A ialah perkali X kuasa 2. B ialah perkali X. C ialah pemalar. So kita panggil B itu perkali, A itu perkali, A itu perkali bagi yang ada kuasa 2. Kalau B pula yang kuasa dia 1. Kalau X tu maksudnya kuasa 1 ya. Okey. Harap boleh faham lah yang itu ya. Okey, ini latihan kamu. Soalan dia untuk yang 1.1A ni, tentukan yang macam cikgu buat begini ni. Yang ni. So itu tugas kamu lah. Ini tugas kamu, tentukan dahulu. Tentukanlah ya. Ini kembangkan, kamu sudah belajar juga kembangkan kan. Cuba dulu buat. Nanti kalau ada soalan boleh tanya cikgu ya. PM cikgu lah ya. Okey, yang ini tentukan nilai A, B, C. Ini senang kan. Yang tadi cikgu cakap buat tadi tu. Cikgu tunjukkan 2 soalan lah ni. Tentukan nilai A, B, C. So A nilai dia berapa, B nilai dia berapa, C nilai dia berapa. Okey, kita tengok. Yang A tu yang di depan X kuasa 2. So X kuasa 2 ada 2. So 2 lah. Yang ini B ialah di depan X. Ni X kita, B kita negatif 5. So negatif 5. Yang ni C 1. Positif 1 kan. Okey, yang ni A sama juga dengan kalau dia tiada nombor maknanya 1. B kita ialah negatif 2. C kita ada nombor? Tiada. C kosong lah. Begitu ya. So senang kan? Jadi tugas kamu buatlah yang selain ini ya. Okey, itu saja. Okey, seterusnya. Apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada 1? Okey, kita tengoklah apa perbezaannya. Ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk ini, manakala fungsi kuadratik. Okey. Ini yang kamu perlu perhatikan betul-betul di sini ya. Okey, di sini apakah beza antara ungkapan kuadratik? Dia ada ungkapan, satu lagi fungsi. Yang ungkapan tu yang kamu belajar tadi tu, yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Contoh dia ialah 2X kuasa 2 tambah 5X tambah 7 kan. Mungkin boleh juga kita buat begini, 1/2 X kuasa 2 tambah tolaklah kuasa 2 tolak 7X tambah 15. Mungkin boleh juga begini. So inilah kita panggil ungkapan. Kalau fungsi pula bentuk dia kena tulis bentuk dia begini. Fx sama juga dengan 2x tambah 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 7. Dia fungsi ni dia ada yang ini, tambahan yang ini, fx sama dengan y, fx sama dengan ungkapan kuadratik tadi. Inilah kita panggil fungsi. Ini fungsi. Yang atas ni kita panggil ungkapan. Mungkin kita juga boleh tulis dia begini untuk fungsi kuadratik. Y sama juga dengan 1/3. Ini fungsi ungkapan lain ya. X kuasa 2 tolak 15X tambah 3 tambah 7 lah. Tambah 7. Beginilah. Sama ada kamu boleh tengok simbol dia fx ataupun y. Dia sama juga tu. Fx ataupun y. Inilah kita panggil fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik. So itulah perbezaan dia. Kamu boleh nampak
Yang ini tidak ada fx, tiada y sama dengan kan. Yang fungsi kuadratik itu dia ada fx sama dengan ataupun y sama dengan yang ungkapan kuadratik tadi lah. So itu sahaja perbezaan dia. Okey, cuba kita tengok seterusnya. Okey, tengok yang ni cikgu tidak boleh bagi tahu lah ya. Jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Okey, kita tengok dia sebenarnya kalau fungsi kuadratik ni kita panggil fungsi, dia ada dua. Kalau kamu perhatikan di sini, dia ada 1 kepada 1 ataupun hubungan 1 kepada banyak. Ini tidak, ini bukan banyak kepada banyak, banyak kepada 1. So untuk fungsi, ini fungsi, kita panggil fungsi. Yang ni bukan fungsi. Yang ini fungsi. Yang ini bukan. Sebab dia mesti kepada satu. Kepada satu. Kalau dia kepada banyak itu bukan fungsi. Itu sahaja. Kamu ingat kepada satu, hubungan banyak kepada satu, hubungan 1 kepada 1. Sebenarnya dia mesti kepada satu itulah fungsi. Kalau dia kepada banyak, dia bukan fungsi. Ya. Tidak boleh jawapan dia banyak. Itu kita maksudnya ini jawapan lah ya. Dia mesti jawapan dia satu. Begitu ya. Ingat itu. Okey, seterusnya. Apakah bentuk graf fungsi kuadratik? Cuba kita tengok contoh lah. Okey. Apakah titik maksimum dan minimum bagi satu fungsi kuadratik? Okey. Kita tengok dulu. Okey. Kedudukan dia di atas. Sekejap bagi lakaran graf fungsi kuadratik dalam A lebih besar daripada kosong. Okey, kena ingatlah. Kena ingat yang ini. Ini ya. Ini tadi kan kita sudah belajar AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Yang ini graf dia, bentuk dia begini. Dia begini ataupun begini. Kena ingat dua tu ya. Sama ada bentuk graf fungsi kuadratik. Dia ada yang pertama, yang kedua. Ya. Sama ada yang pertama, yang kedua ya. Dia boleh memotong pada paksi X ya. Di sini ini tidak memotong. Dia mungkin kedudukan dia di bawah ya. So dia ada banyak kedudukan ya, bentuk. Okey, kalau titik maksimum maksudnya graf dia bentuk masam beginilah, masam. Ya. Ingat masam. Graf dia mesti okey, kamu tengok ini kan begini. Dia ialah A kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong bermaksud jawapan dia punya bentuk graf fungsi kuadratik dia ialah negatif. Negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 8. Contoh begitulah ya. Contoh ya. Okey, ataupun negatif 5x kuasa 2 tolak 6x tambah 4. Begini. Negatif lah, maknanya dia negatif. Negatif. Barulah kita akan dapat titik maksimum. Ini kita anggap graf fungsi kuadratik yang ini, yang cikgu senaraikan ini, memberi bentuk graf dia masam. A kurang daripada kosong. So maknanya dia bentuk masam. Sebab A dia negatif 2. Negatif lah, bentuk negatif kan. Ini negatif 2, negatif 5. Apa-apa sebarang negatif lah, nombor negatif kan. So dia akan bentuk graf dia begini. So dia adalah titik maksimum. Di sini titik maksimum dia ya. Di atas ni maksimum. Tinggi maksimum banyak lah. Paling tinggi sudah, paling tinggi maksimum kan. Itu maksudnya. So titik maksimum koordinat dia X1, Y1. So X1 di sinilah kita ambil paksi kan. Ada paksi begini. So X1 sini koordinat dia, dan Y1 di sinilah kedudukan dia. So bentuk dia beginilah ya.
Okey. Untuk yang kedua ini, dia A lebih besar daripada kosong. A lebih besar daripada kosong. Maksudnya bentuk graf dia positif. Yang A dia tu positif. Contoh, 3x kuasa 2 tambah 7x tambah 2. Contoh begini. Contoh. Ya. Okey, lagi mungkin bentuk dia ialah 6x kuasa 2 tambah 11x tolak 6 tolak 14. Contohlah kan. So, memperhatikan A dia. Ni, A. Contoh kan. So, bentuk graf dia, bentuk dia beginilah. Begitu so, maksudnya A dia lebih besar daripada kosong. So, bentuk graf dia senyum. Bentuk senyum. So, maknanya dia titik minimum. So, di sinilah titik minimum. Titik minimum. Okey. Bagi suatu fungsi kuadratik kan. So, ada banyak lagi lah. Nanti kita tengok contoh macam mana kita akan kita tengok bentuk fungsi kuadratik tu kita sudah tahu. Yang ini maksimum, yang ini minimum. Jadi kamu boleh kenal sudah kan. Jadi boleh ingat yang inilah. Yang A itu kurang daripada kosong, yang ini A lebih besar daripada kosong. So, harap boleh faham ya. Ini titik maksimum ya. Maksimum di atas lah kan, maksimum. Okey, itu sahaja. Okey, ini kan harap boleh faham lah yang itu. Paksi simetri pula. Paksi simetri dia ada persamaan di sini ya. Paksi simetri tu dia bahagi dua persamaan tu. Kalau titik maksimum, maknanya paksi simetri ni ialah yang di X dia tu lah. X dia tu kan ada X, Y kan. Yang X tu ialah paksi simetri dia. Okey. Maknanya X sama dengan berapa lah. Untuk itu kita panggil paksi simetri. Ya. Kalau dalam bentuk di persamaan dia yang ini. Ni kena ingat X sama juga dengan kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Kalau mau cari paksi simetri, ingat formula yang ni. Ini persamaan paksi simetri graf fungsi kuadratik. So, kena ingat negatif B bahagi 2A. 2A. So, kita tengok daripada sinilah. Yang kita kenal pasti ada nombor di A. Kita ambil juga nombor di B tadi. Masukkan dalam formula ini. Kamu dapatlah paksi simetri dia. Ya. Okey. Nanti kita tengok contoh di sini. Okey, contoh. Ini masih lagi. Ini kan. Itu ada contoh ini. Okey, cikgu tu buat yang inilah ya. Ni contoh dia yang ini. Ini cikgu tunjuk di sini, kamu boleh salin baliklah ya. Yang ni tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada senyum ataupun masam ya. Senyum, masam. Yang ini ya. Okey. Kalau senyum ni maksudnya dia titik minimum. Titik minimum. Minimum. Kalau ini titik maksimum. Maksimum. Okey, macam mana kita mau tahu dia titik maksimum? Titik maksimum kenal pasti A lebih besar daripada kosong. Ingat sahaja ya. Kalau minimum ni maknanya minimum, so A lebih besar daripada kosong. Titik maksimum, A kurang daripada kosong. So jadi kita tengok di sini. Ni A dia senaraikan dulu. A, B, C. Senaraikan dahulu begitu. A1, sini kan 1. Tiada nombor kan, tiada nombor di pada X kuasa 2 ni. Sebenarnya dia 1 ya, 1. Okey, sini 4, negatif 4. Yang C pula ialah positif 1. 1 lah. Okey. So jadi
A dia lebih besar daripada kosong ataupun lebih kecil daripada kosong. Kalau 1 ni maknanya lebih besar, kan? So A lebih besar daripada kosong. Lebih besar daripada kosong, cuba tengok sini. Yang mana 1 dia? Ini kan lebih besar daripada kosong, maknanya dia adalah titik minimum. Titik minimum. Bila dia titik minimum, bentuk graf dia ialah senyum. Begitulah. Okey, yang ini kamu boleh buat juga kan. So jadi A kita ialah, tengok sini, negatif. Negatif X kuasa 2. Negatif tu maksudnya dia ada nombor ke tiada? Kalau di sini dia tidak tuliskan, jadi cikgu bagi tahu, kalau dia tidak tulis bermaksud dia ada nombor 1. Sebab ada X kuasa 2 kan. So dia negatif 1 lah. B sama juga dengan 2. C sama juga dengan negatif 4. So, bila kamu tengok di sini A negatif 1, maknanya dia A kurang daripada kosong. Negatif kan? Kalau dia positif, lebih besar daripada kosong. Kalau negatif, kurang daripada kosong, maksudnya ini titik maksimum. Maksimum, bentuk dia masam. Bentuk dia begitulah. Ya. Maksimum. Maksimum tu di mana? Di sini lah, ya. Di sini juga, ya. Untuk graf tu, ya. Okey, lagi seterusnya. Yang ni kamu boleh tentukan julat. Nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada julat ni maksudnya yang ni julat ya. Sama ada dia lebih besar ataupun lebih kecil. Ini kita panggil julat, ya. Kalau yang ini kamu dia adalah tengok yang di atas, jawapan dia senyum kan. So julat dia apa? A tu. Ini julat dia. A mesti lebih besar daripada kosong. So jawapan dia A lebih besar daripada kosong. Kan? Yang ini tengok di atas, sama kan? Bentuk dia masam kan? A kurang daripada kosong. Mula-mula julat kan, minta julat, nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum ataupun tidak. Titik maksimum ataupun titik minimum. Kalau yang ini titik apa ni? Kamu tahu di bawah kan kedudukan dia? Minimum lah, di bawah kedudukan. Di sini kan minimum. Kan? Ini kedudukan titik minimum dia, titik dia di atas. So maknanya titik maksimum. Kan? Senang saja kan? Okey, yang ini kamu boleh buat sendiri. Tentukan titik maksimum. Ini titik koordinat ni kamu kena tengoklah bentuk dia kan. Pakai pembaris. Tentukan titik koordinat bentuk koordinat yang ada X, Y. Ambil X dahulu kemudian dy. Ini pun sama. Ini titik apa? Maksimum ke minimum? Kamu tentukan sendiri, buat jawapannya. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. So yang ini nanti kita akan tengoklah untuk minggu depan ya. Okey, itu sahaja. Jangan lupa buat latihan. Praktiskan diri 1.1 B dengan praktiskan diri 1.1A. Buat dahulu yang itu, fahamkan. Minggu depan cikgu akan terangkan pula bahagian yang ini. Apakah kesan perubahan nilai A, B, C terhadap bentuk graf kuadratik A X kuasa 2 tambah BX tambah C. So, kamu sudah kenal kan? So, jadi kita akan tengoklah kalau nilai itu berubah nanti. So minggu depan yang ini cikgu akan terangkan.